Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat kita sambung pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmizi rahimahullah taala. Dan hari ini kita masuk pada hadis yang terakhir di dalam bab yang ke-28, bab berkenaan dengan ucapan Nabi SAW sebelum dan juga selepas makan. Kita masuk pada hadis yang ke-184. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yarda innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah aw yashrab asy-syarbah fayahmadahu 'alaiha. Maksudnya diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meredai seorang hamba yang apabila makan suatu makanan atau minum satu minuman, ia bertahmid memuji Allah ke atas makanan atau minuman yang dimakannya itu. Jadinya hadis ni daripada Sayyidina Anas bin Malik bahawa Nabi SAW pernah bersabda lah, sesungguhnya Allah meredai seorang hamba yang apabila makan suatu makanan atau minum satu minuman, ia bertahmid, iaitu selepas sahaja selesai makan itulah, makan dan minum, ia bertahmid memuji Allah ke atas makanan atau minuman yang dimakannya itu. Artinya difahami daripada hadis ini adalah mengucapkan tahmid selepas makan akan mengundang keredaan Allah, di samping dapat menikmati rezeki daripada Allah. Jadinya mengucapkan tahmid, mengucapkan Alhamdulillah selepas sahaja makan ataupun minum, dia sebenarnya mengundang ataupun mendatangkan keredaan Allah kepada kita. Di samping kita menikmati makanan, dah kenyang dan sebagainya, kita ucapkan Alhamdulillah, maka itu mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi mengucapkan tahmid selepas makan boleh dilakukan dengan membaca doa-doa selepas makan yang dikemukakan tadi, yang kita bacakan sebelum ni lah, doa-doa makan macam Allah Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Tu yang satulah. Tu ada lagi yang doa yang lain. Jadinya kita ini boleh mengucapkan tahmid dengan kita membaca doa selepas makan, ataupun sekurang-kurangnya kita mengucapkan Alhamdulillah sahaja. Jadinya boleh, tak ada masalah. Kalau nak lebih cantik, kita baca dengan bacaan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW selepas makan. Ataupun paling kurang pun kita ucapkanlah Alhamdulillah. Itu yang paling sekurang-kurangnya lah, Alhamdulillah, paling simple, paling sikit. Menurut Imam An-Nawawi, dengan mengucapkan Alhamdulillah sahaja sudah terhasil tuntutan sunnah daripada hadis yang kita bacakan sebelum ini. Jadinya selepas makan, kata Imam An-Nawawi, cukup dengan kita mengucapkan Alhamdulillah, maka sunnah itu telah terhasil. Maka sunnah itu telah terhasil lah, kita telah melakukan perbuatan sunnah, kita telah melakukan perkara sunnah.
Tapi kalau kita nak baca doa selepas makan ataupun doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika mana selesai sahaja makan, itu juga dibolehkan, malah lebih baik lah kan? Macam doa lepas makan yang sering kita baca, itu adalah doa daripada Nabi SAW. Ataupun yang paling kurang kita ucapkan Alhamdulillah saja. Sebabkan apa? Sebabkan dengan kita bertahmid selepas kita makan ataupun selepas kita menikmati makan adalah itu akan mengundang keredaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Jadinya apa yang pengajaran kita boleh ambil daripada hadis ni adalah hadis ni nak ajarkan kepada kita untuk mencari redha Allah dalam setiap perkara ataupun perbuatan yang kita lakukan, termasuklah dalam amalan kita bekerja ke amalan-amalan yang lain, termasuklah selepas makan ataupun selepas minum. Maka setiap perbuatan yang kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah, maka itu adalah perbuatan yang boleh mendatangkan keredaan Allah. Macam hadis tadi sebutkan, Allah akan meredai seorang manusia itu apabila selepas sahaja dia makan ataupun minum, dia bertahmid kepada Allah, dia mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan meredai orang tersebut. Begitu jugalah dengan kita melakukan kerja-kerja mencari rezeki dan sebagainya, kita kena buatlah setiap pekerjaan yang kita lakukan itu, kena pastikan ianya boleh mendatangkan keredaan Allah kepada diri kita. Jangan kita ini buat kerja sekadar untuk kita mencari duit, sekadar untuk kita ada sumber kewangan dan sebagainya, tetapi buat jugalah kerja yang boleh mendatangkan keredaan Allah kepada diri kita. Berkata Imam Ahmad, jika terhimpun pada suatu makanan itu 4 perkara, sempurnalah makanan itu. Kalau terkumpul 4 perkara pada suatu makanan ataupun suatu hidangan, maka makanan tersebut ataupun hidangan tersebut menjadi sempurna. Yang pertamanya, disebut nama Allah pada awalnya, yakni sebelum makan ataupun ketika mula makan, kita menyebut nama Allah, kita baca bismillah, baca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan Alhamdulillah di akhirnya, yakni selepas makan kita ucapkan Alhamdulillah. Sama ada kita nak baca doa selepas makan ke ataupun cukup sekadar kita mengucapkan Alhamdulillah, maka telah terhasilnya pahala sunnah. Yang ketiga, dinikmati dengan banyak tangan. Banyak tangan di sini adalah kita makan secara beramai-ramai, kita makan secara berjemaah, makan dengan dengan orang ramai lah, makan dalam talam dan sebagainya. Maka itu menjadikan makanan kita itu sempurnalah, baiklah makanan kita. Yang keempat, yang terakhirnya, makanan ataupun hidangan tersebut mestilah daripada sumber yang halal. So ada 4 perkara yang jika terhimpun kesemua 4 perkara di suatu hidangan ataupun di suatu makanan yang kita makan, maka makanan yang kita makan itu adalah sempurna lah. Sebut nama Allah, baca bismillah, tu ucapkan Alhamdulillah selepas makan secara beramai-ramai ataupun secara berjemaah. Yang keempat, dari makanan itu mestilah daripada sumber yang halal. Jadi apa yang kita boleh simpulkan di dalam bab yang ke-28 daripada Syama'il Muhammadiyah, bab yang ke-28 yang kita boleh simpulkan hadis-hadisnya adalah yang pertama, Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya, apabila hendak menikmati makanan mestilah dimulai dengan menyebut nama Allah ataupun membaca bismillah dan mengakhirinya dengan kita ini bertahmid, memuji Allah dan bertahmid, mengucapkan Alhamdulillah. Sama ada nak baca doa selepas makan ataupun cukup sekadar mengucapkan Alhamdulillah sahaja, maka telah terhasil pahala sunnah. Yang kedua, kita boleh simpulkan, membaca bismillah sebelum makan akan menjadikan makanan yang kita makan itu diberkati. Makanan yang kita makan itu, apabila kita mulakan dengan membaca bismillah, dengan menyebutkan nama Allah, makanan itu akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita membaca Alhamdulillah
mengucapkan alhamdulillah selepas makan, itu akan mengundang keredaan Allah kepada diri kita, serta dapat tambahan nikmat daripada Allah lah. Dah selesai makan, kita ucapkan alhamdulillah, maka itu merupakan salah satu cara mengundang keredaan Allah. Ini disebutkan di dalam hadis terakhir lah, di dalam bab yang ke-28. Boleh tengok nanti. Selain itu, yang ketiganya, baginda juga mengajar adab-adab makan yang lain, iaitu makan menggunakan tangan kanan dan juga makan makanan yang ada di hadapan terlebih dahulu. Cumanya makan makanan yang ada di hadapan terlebih dahulu ni dia khusus untuk makanan yang hanya ada satu jenis hidangan saja. Macam orang Arab kan, kalau mereka makan satu jenis hidangan je. Tapi kalau macam kita ini orang Melayu, budaya kita ini makan dengan banyak lauk, ada banyak hidangan. Ada ayam goreng lah, ada telur mata lah, telur dadah lah, dan sayur dan sebagainya. Jadinya kita ada banyak hidangan. Tapi kita kalau nak beramal makan makanan yang di hadapan kita dengan bersandarkan pada apa yang Nabi kata, boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau makanan yang ada kat depan kita itu benda-benda yang kita tak makan, betai ke, belacan ke yang kita tak makan, maka takkanlah kita nak makan juga kan. Jadinya bolehlah untuk kita hulurkan tangan, ambil makanan yang lain lah. So dibolehkan. Cumanya kalau kita ini makan makanan yang satu hidangan dan kita makan di dalam talam, maka kita makan apa yang ada di hadapan kita sahaja. Itu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau macam orang Melayu, makanan kita ini banyak hidangan, maka bolehlah untuk kita hulurkan tangan kita untuk ambil makanan yang lain. Walaupun makanan itu jauh dan sebagainya, maka boleh untuk kita ambil. Tapi adab orang Melayu ni, kita tak panjangkan tangan kita untuk ambil makanan, tapi kita suruh orang yang makan bersama kita itu untuk hulurkan makanan itu kepada kita. Itu orang Melayu punya adab lah. Kalau macam kita nak ayam tu ada kat ujung, betul kita nak panjang tangan kita nak ambil ayam ke, itu kalau daripada segi adab orang Melayu, dia tidak beradab lah. Tapi yang paling baiknya bagi orang Melayu adalah minta orang tolong hulurkan kepada kita. Macam tu. Jadinya kita ini nak beramal pun tengok jugalah realiti setempat. Jangan kita menggunakan realiti luar kan, ataupun budaya luar kita bawa serap masuk dalam budaya masyarakat Melayu. Dia kena tengok juga budaya masyarakat Melayu tu macam mana. Macam orang Arab tak ada masalah kan, dia memang makanan dia memang kebanyakannya satu jenis hidangan dia. Tapi kalau kita ni orang Melayu yang banyak hidangan, so kita punya orang-orang lama pun dah susun adab-adab makan dan sebagainya, boleh untuk kita ikut, boleh untuk kita contohi. Asalkan dia tidak melanggari batas syariat lah. Kena jaga batas-batas syarak tu, kena jaga. Jadinya kita masuk sedikit dalam bab fiqh. Bagaimana pula dengan wanita yang haid, wanita yang uzur? Adakah dituntut juga kepada mereka ini untuk membaca bismillah sebelum makan? Jawapannya, dituntut juga membaca bismillah dengan niat zikir. Sebab bismillah juga merupakan salah satu ayat Al-Quran. Jadi kena niat zikir, maka dibolehkan. Bagi wanita yang uzur, haid dan sebagainya, dituntut juga kepada mereka untuk membaca bismillah sebelum makan. Cumanya dengan niat zikrullah. Begitu juga dengan mengucapkan alhamdulillah selepas makan, diniatkan juga niat zikrullah lah. Kena niat zikrullah. Maka dituntut juga kepada wanita yang haid untuk membaca bismillah ataupun mengucap alhamdulillah ketika makan maupun selepas makan dengan niat zikrullah, bukan niat membaca Al-Quran. Yang keduanya, adakah dituntut adakah makanan yang haram dituntut untuk kita ini membaca bismillah? Makanan yang haram.
Sebagai contohnya, makanan itu daripada sumber-sumber yang haram lah. Sama ada dia daripada khinzir ke, arak ke, rokok ke dan sebagainya, maka tidak disunatkan untuk membaca bismillah ketika mana makan benda-benda yang haram. Tak ada, tidak disunatkan. Tu. Adapun jika makanan itu bukan haram pada zatnya, yang tadi tu makanan yang haram pada zatnya, macam daging khinzir, arak dan sebagainya, itu haram, zatnya haram, maka tidak disunatkan baca bismillah. Tapi kalau makanan itu haram bukan pada zatnya, tetapi haram daripada segi kita mendapatkannya, contohnya ayam curi, ikan curi, sayur curi, ataupun daripada kita beli makanan daripada wang yang haram, wang judi dan sebagainya, kita beli makanan, masih disunatkan membaca bismillah sebelum memakannya. Sebabkan cara kita mendapatkannya haram, masih disunatkan untuk kita membaca bismillah. Tapi kalau zat makanan itu sendiri adalah haram, maka tidak disunatkan. So itulah ya antara persoalan-persoalan berkenaan dengan membaca bismillah. Yang tadi tu, membaca bismillah bagi orang haid maka dibolehkan, tapi dengan niat zikir. Yang kedua tadi, bagi makanan yang zatnya haram, macam daging khinzir, arak dan sebagainya, tidak disunatkan membaca bismillah. Tetapi makanan yang bukan zatnya itu bukan zat yang haram, tetapi cara mendapatkannya adalah daripada sumber yang haram, daripada duit judi, daripada hasil curian dan sebagainya, maka masih lagi disunatkan untuk membaca bismillah ketika mana makan makanan tersebut lah. Jadi setakat itu saja perkongsian hadis Syama'il Muhammadiyah pada tengah hari ini, dan insyaAllah pada hari esok kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-29, berkenaan dengan bekas minum Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.